Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin thumma amin. Alhamdulillahi 'ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. قديما وحثيثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله وما شاء الله تبارك الله وما شاء الله وتبارك الله. Kita sambung balik muzakarah kita Kitab Sirus Salikin pada jilid yang ketiga. Sekarang ni masuk kita pada muka surat yang 87 dah. Masuk pada muka surat 87. Terlebih dahulu mohon pada sahabat yang ada online tu minta tolong komen, beri respon sama ada suara tu ada tak ada. Mana sahabat yang ada online tolong respon dululah. Sama ada suara tak ada suara. Kita masih dalam bicara bab yang al-afatu al-khamisatu asyaratu al-ghibah. Dalam fasal ataupun bab yang ke-15. Pada nak menyatakan bicara kebinasaan. Perkara-perkara yang menyebabkan kebinasaan. Yakni pada agama kita lah. Dengan sebab melakukan atau kita mengerjakan buat satu perbuatan yang dikatakan mengumpat. Sebagaimana awal pada fasal ini musannif kita mendatangkan satu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surat Al-Hujurat yang berbunyi wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Tu. Jangan mengumpat setengah kamu oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah gemar, suka oleh seorang daripada kamu
an yakula lahma akhihi, bahawa makan ia akan daging saudara seugamanya, maitan yang mati. Faka maka benci ia. Ini ayat ni dalil nak menunjukkan di atas haram mengumpat itu. Apa cara sekalipun mengumpat itu haram. Maka dalam musannaf kita duk cakap duk beroyak tu ada secara ijma' ulama yang mengumpat itu haram. Walaupun begitu diistisnakan daripada mengumpat itu 6 perkara yang diharuskan oleh syarak. 6 perkara iaitu mengumpat, rupa mengumpat yang diharuskan oleh syarak. Mengumpat ini sama ada atas jalan soreh dengan perkataan yang soreh atau dengan perkataan yang kinayah sindiran. Sama ada mengumpat orang tu dengan isyarat tangan ke, isyarat muka atau berbagai rupa lagi isyaratnya, dengan stiker ke, dengan emoji ke sebagainya. Isyarat tu haram juga. Dan demikian lagi mengumpat orang dengan apa? Dengan suratan. Dengan suratan tulisan, mesej, status dan sebagainya. Semua tu ijma' ulama haram melainkan pada 6 perkara. Maka kita masuk kepada bicara yang keempat daripada 6, yang diharuskan oleh syarak, iaitu terkeluar daripada mengumpat. Kata mengumpat tu, jumlah mengumpat. Baik. Qala Syekhul Muallifu Al-Alim Al-Alamah rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, iaitu Syekh inilah kitab Sarul Salikin. Kitab Sarul Salikin. Baik. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falembani, keempat, yakni bermula yang keempat daripada 6 itu, tahzirul muslimin min syarri. Artinya harus mengkhabarkan kejahatan orang. Harus tu kerana menakuti akan orang yang muslim daripada kejahatan orang itu. Qaid lagi. Bila engkau lihat akan seorang yang baru menuntut ilmu. Misalnya tengok, apabila engkau melihat seorang yang baru menuntut ilmu, padahal ia menuntut ilmu tu berulang pergi kepada orang yang bid'ah. Kepada orang yang bid'ah. Yang ni nak tafsir makna kata orang hak bid'ah tu. Yakni orang hak bid'ah tu, orang yang tiada i'tiqadnya, pegangan hati dia tak baik, tak comel, tak betul, tak muafakat dengan i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Seperti i'tiqad mujassimah ke, seperti i'tiqad qadariyah ke, i'tiqad mu'tazilah ke, seperti i'tiqad rafidiyah ke, i'tiqad mu'attilah ke, dan berbagai-bagai lagi firqah yang bid'ah dia panggil. Yang bid'ah. Kerana kita ni wajib kita melazimi wal jamaah, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi. Alaikum bil jamaah, lazimlah, sentiasalah, wajiblah kamu tu duduk di atas jemaah. Wa iyyakum wal furqata, dan dan hendaklah kalian tu menjauhi perpecahan, kerana sesungguhnya syaitan tu fa inna syaitana, kerana sesungguhnya syaitan tu ma'al wahidi, sentiasa ia syaitan tu bersama dengan orang-orang yang berseorangan, duk buat syah sore-sore dia. Wa huwa minal isnaini,
dan ia menjadi lebih jauh. Dan ia syaitan tu menjadi dua. Wahwa minal isnaini. Syaitan bersama dengan orang yang berseorangan dan ia menjadi lebih jauh, makna jadi dua dari orang-orang yang berduaan. Wahwa minal isnaini ab'adu. Dah bermula ia syaitan tu minal isnaini, daripada orang yang berdua-duaan tu, ab'adu jauh. Lalu kita pakat je, dah. Syaitan tak ada lah, jauh dah. Ada. Man arada man arada buhbuhatal jannah falyalzamu al-jamaah. Man arada buhbuhatal jannah, siapa-siapa yang berkehendak akan ketinggian syurga, siapa-siapa yang berkehendak inginkan tempat yang tinggi dalam syurga, maka falyalzamu, maka hendaklah ia lazim. Lazim mana? Al-jamaah, sentiasa duduk dalam jemaah. Jemaah ada sunnah jemaah. Jadi misal kata kita tengok seorang yang baru belajar, dia duduk gi mari, tapi gi mari tu belajar dengan seorang yang bid'ah, yakni orang yang tiada baik iktikadnya, atau orang yang tiada baik agamanya, tak baik agama dia, amal agama dia tak baik. Maka harus engkau khabarkan kepadanya seorang yang baru menuntut ilmu tu akan kejahatan orang itu. Orang mana? Orang yang tak baik iktikadnya ataupun orang yang tak baik agama dia tu. Harus kita khabarkan kepada dia. Ilak kata harus tu, khabarkan tu kepada orang yang baru tu, supaya jangan ia orang yang baru tu, baru menuntut ilmu tu, mengaji kepadanya, yakni pergi mengaji, pergi belajar kepadanya orang yang tidak baik etikadnya, orang yang tidak baik agamanya, atau supaya jangan ia orang yang baru menuntut ilmu tu bersahabat dengan dia, bersaing dengan orang mana? Orang yang tak baik agamanya. Kerana bersahabat dengan orang yang demikian itu, mana orang yang tak baik iktikad dia, dan orang yang tidak baik agamanya tu membawa kepada membinasakan akan agama. Ya betul. Kita bersaing dengan orang hak busuk iktikad dia, bersaing dengan orang yang tak baik agama dia, membawa pada kebinasaan dalam agama kita. Seperti hak lepas rakyat dah. Seperti hak lepas dah rakyat dah. Kalam Imam Ahmad Ibni Har. Aku tak dapat kemanisan ibadat. Selama 50 tahun tak dapat kemanisan ibadat, sehingga aku tinggalkan 3 perkara. Salah satu tu Imam Ahmad kata, taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatal salihin. Aku tinggalkan bergaul mesra dengan orang-orang yang fasik, orang yang tak baik iktikad dia, orang yang tak baik amal agama dia. Hatta wajadtu suhbatal salihin, sehingga aku mendapat bergaul mesra, sehingga aku bergaul mesra dengan sahabat-sahabat harakan taulan yang baik agamanya, baik iktikadnya. Jadi keempat daripada 6 perkara yang harus kita mengkhabarkan. Mana mengepak lah, rupa mengepak yang diharus pada syarak, kita mengkhabarkan kepada orang yang baru nak pergi belajar agama ni. Orang yang baru dia tak tahu nak membeza, orang ni ahli tak ahli. Pakat turut lah, supaya orang lagu ni hari ni naik satu video, misalnya kata naik satu video
asal sedak orang kecek betul tak betul dengan akidah i'tiqad al-sunnahnya, pakai turuk je ramai-ramai dah. Ratus-ratus puluh ribu turuk. Dah. Turuk semata-mata turuk dengan tak tahu keadaan sebenar. Tu dah. Jadi binasa agama tu. Setengahnya turuk pada orang siapa menolak akan syariat. Dah. Setengahnya siapa menafikan akan akan ilmu fardu ain. Bagai-bagai gaya lagi. Yakni termasuk dalam ribah yang diperbolehkan, iaitu tahzirul muslimin min syarri. Dan demikian lagi, jika engkau lihat akan seorang yang berulang-ulang pergi datang mengaji kepada orang yang fasik, orang yang mengekali dosa besar, atau ulama yang jahat, atau dengan makna tarkib balik, atau engkau melihat seorang yang berulang alik pergi mengaji kepada ulama yang jahat. Dah. Jawab bagi kata jika tu. Jika engkau lihat tu, jawabnya maka harus engkau khabarkan kepadanya. Kepada mana? Seorang yang berulang alik pergi tu. Dah. Kepada mengaji tu. Akan orang yang fasik atau orang ulama yang jahat tu. Jawabnya maka harus engkau khabarkan kepadanya, kepada seorang tu. Dah. Akan kejahatan orang yang fasik dan kejahatan ulama yang jahat tu. Harus tu supaya menjauhi orang itu. Orang mana? Orang yang berulang alik pergi mengaji tu. Ada daripada berguru kepada orang yang demikian itu. Tetapi engkau kosakkan yang demikian itu. Mana tu? Mengkhabar tu. Mengkhabarkan tu. Harus engkau khabarkan tu. Muqassak demikian itu. Qasak kerana Allah Ta'ala. Qasak semata ikhlaskan Allah Ta'ala. Ikhlaskan Allah Ta'ala. Yelah, kita dalam kerja buat kita apa perkara sekali pun mesti kena qasak, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Tak boleh kita buat kerja atas rupa deki, atas rupa rupa apa nak riak dan sebagainya. Salah besar. Supaya sedekah juga. Supaya kita nak bersedekah. Dah. Supaya kita nak bersedekah. Bersedekah tu. Bersedekah secara sembunyi itu terlebih afdal. Makna aktsarul sawab, terlebih banyak pahala daripada kita sedekah al-aniyah. Makna sedekah secara al-aniyah, makna secara viral, secara makna secara zahir nampak mata. Dah. Seperti hadis Nabi SAW sebut dah. Wasadaqatul sirri tatfa'u ghadab rabbi tatfa'u ghadab rabbi. Sedekah yang sembunyi itu ada memadamkan akan kemarahan Tuhanmu. Sedekah sir makna itu hadis tu menunjuk kata apa? Afdal. Sedekah sir itu lebih afdal daripada sedekah secara terang-terang. Walau begitu tidak menafikan akan sunat bersedekah secara terang-terangan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang hati dia bersih. Hati dia bersih lah. Bagi orang yang kedudukan dia tu di antara puji dan keji tu serupa. Tak ada beza. Mana orang yang orang tu kalau orang puji dia pun dia tidak akan membanggakan diri. Dan kalau orang keji dia sekalipun dia tidak akan merasa rendah diri, berasa kurang lebih tak. Mana hakikat serupa je puji dan keji tu. Orang lagu ni maka sunat. Sunat dia bersedekah secara terang-terangan. Adapun kalau kita orang yang ada riak,
Orang yang perasaan riak tu ada. Dan memang kita kosak bersedekah pun untuk mencari pujian orang, mencari kemasyhuran. Maka riak itu haram. Sedangkan sedekah itu sunat. Sedekah itu sunat. Maka mana kita kena dulu? Sedekah secara terangan atau kita menolakkan akan riak itu? Jawabnya kita kena menolak riak dululah. Kerana riak itu ada haram. Wajib kita kena tinggalkan perbuatan riak itu. Sedangkan sedekah secara terangan itu sunat. Sebab tu sedekah secara sir itu terlebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Sebab kita faham daripada itulah hadis Nabi sebut tu wa sadaqatu sirri tatfa'u ghadab rabbi. Sedekah yang sembunyi itu memadamkan akan kemarahan Tuhanmu. Nabi SAW tak sebut sedekah secara terang-terangan itu afdal. Nabi SAW sebut sedekah secara sembunyi itu afdal. Makna aksaru sawab, banyak pahala. Walaupun begitu ada kala hukum sunat sedekah secara terangan ni kepada orang ramai ni. Tapi itulah bagi orang yang menyanjia orang ikut tak. Orang makna bersih hati daripada riak, takabur, ujub. Boleh. Makna dia terpelihara daripada sifat ujub, takabur. Boleh kita tengok dah dalam kitab-kitab fiqh sebut dalam bab sedekah. Maknanya terpelihara diri. Maknanya sunat bersedekah secara terangan ni bagi orang yang terpelihara diri daripada sifat yang tercela syarak, sifat riak itu. Mana kalau tak terpelihara, tak afdal lah. Tak afdal lah. Begitu juga tu sedikit lah selingan tu sedikit. Begitu juga pada masalah ni. Pada masalah kita nak tegur, nak berayak orang ni, seorang ni dia ni ulama jahat. Dia ni orang fasik. Tapi kita nak khabarkan pada seorang yang berulang alik mengaji ke dia. Tapi kita nak khabar tu, jangan kita ada perasaan dengki, jangan ada perasaan riak, jangan kita ada perasaan takabur, jangan ada perasaan ujub, jangan ada perasaan hak dicela. Sebab tu musannif kata, tetapi engkau kosakkan akan demikian itu ni engkau mengkhabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasik dan kejahatan ulama yang jahat tu, supaya menjauhi ia. Maknanya seorang yang berulang pergi mengaji tu kepada orang fasik atau ulama jahat tu, kosakkan kerana Allah Ta'ala, ikhlas semata kerana Allah Ta'ala. Dan jangan dengan makna haram. Engkau kosak kerana dengki akan dia. Jangan kosak dengki akan dia. Akan di mana? Akan orang yang fasik tu. Dan akan ulama yang jahat tu. Dengki tak boleh. Kalau kosak dengki tak boleh. Haram semata. Mana kosak kerana Allah Ta'ala harus. Kosak kerana Allah Ta'ala semata. Ataupun kosak kerana nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nak masuk dalam golongan orang yang memelihara agama Allah. Ialah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis riwayat Baihaqi, Nabi kata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mana ilmu, tahmilu hadzal ilmu, mana lagi akan menanggung akan ini ilmu, yakni ilmu Quran dan sunnah ni. Makna
Ni akan dipertahankan oleh satu golongan yang adil. Daripada setiap generasi itu ada golongan yang adil, yang akan mana, yang akan mempertahankan, yang akan menanggung ilmu Quran ni daripada setiap generasi itu. Daripada mana? Daripada diselewengkan. Mana? Yanfu anhu tahrifal ghalin. Daripada diselewengkan, daripada tahrif, daripada diubah oleh golongan-golongan yang pelampau. Dah. Wantihal al-mubtilin, dan golongan-golongan yang batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan daripada golongan-golongan yang takwil, yang golongan jahil yang mentakwil Quran hadis tu dengan akal kepala otak dia tu. Dah. Selagi akan ada. Jadi kosak kita nak duk golongan yang mana? Golongan yang ni lah, golongan yang yahmilu hadzal ilma, yang mempertahankan ini ilmu, yakni ilmu Quran dan sunnah ni, ilmu ijma' dan qiyas ni. Kosak kita nak duduk dalam golongan yang adil dah. Tu iaitu daripada min kulli khalafin uduluh. Baik, dan demikian lagi, jika engkau lihat akan seorang yang berkehendak membeli akan sahaya. Dan demikian lagi, apa makna demikian lagi? Iaitu harus mengkhabarkan kejahatan orang tu. Tu makna kata demikian lagi tu. Dan demikian lagi, yakni harus mengkhabarkan akan kejahatan orang tu. Tu. Jika engkau lihat akan seorang mana berkehendak, yakni seorang yang berkehendak membeli akan sahaya, padahal engkau ketahui akan sahaya itu pencuri, atau berbuat maksiat, tarkib balik, atau engkau ketahui akan sahaya itu berbuat maksiat. Maka jawab bagi kata jika engkau lihat tu, harus engkau khabarkan akan orang yang berkehendak membeli akan dia sahaya, yakni sahaya yang pencuri tu, atau sahaya yang berbuat maksiat tu. Harus engkau khabarkan tu akan kejahatan sahaya itu, yakni khabarkan kepada orang yang hendak membeli tu sahaya tu. Harus engkau khabarkan tu, ilahnya supaya menjauhi ia orang yang berkehendak membeli tu daripada membeli akan sahaya itu. Tu. Kiah lah. Hak ni masalah saya. Begitu juga masalah barang lain pada saya. Seperti misal seperti misal ada Cina jual barang nipu. Tayar sekarang dia kata baru. Dia celup-celup buat baru. Kita tahu, tayar tu tayar sekarang tapi dia buat sepuluh baru. Harus kita khabar pada orang yang nak beli kata, nata Cina tu pelawak tu menipu tu. Tayar sekarang tu dia buat comel, kata baru. Harus kiah lah. Ni pada masalah jual beli. Maknanya kalau kita tahu orang itu jual menipu, maka harus kita banyak khabarkan pada supaya dia tak beli. Maksudnya supaya dia tak beli bagi hak tipu tu. Tapi ini pada masalah sahaya yang berbuat maksiat ataupun sahaya ni pencuri. Jadi sahaya tu ada cacat celah dia, iaitu ada aib dia, iaitu mencuri dan juga buat maksiat. Kalau barang kiah tak barang hak rosak punuh, barang hak tipu.
Lagi sambung sikit lagi. Dan demikian lagi. Yang ni apa? Harus mengkhabarkan akan kejahatan. Kejahatan orang. Harus mengkhabarkan kejahatan orang. Jika orang berkehendak beristeri. Ni bab bini weh. Segar-megar molek. Ni nak musim Covid ni nak nikah ni. Ni ada. Boleh ayat ni. Orang tina tu kena Covid dah. Kita tengok baca tu. Dan ni lagi, ni harus mengkhabarkan kejahatan tu. Jika orang yang berkehendak beristeri, maka bertanya ia orang yang berkehendak beristeri itu akan nikah, akan perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang hendak diperbuatnya perempuan isteri itu. Padahal ia perempuan tu jahat perbuatannya perempuan. Baik uduh. Baik hidup maki tu lelaki. Baik uduh lah. Uduh. Suka duk bigu. Tina berhidup bigu. Berhidup duk bigu lah. Dalam ni bigu lah. Dah. Tu bangang uduh tu orang tina tu. Puang tu. Puang duk bigu-bigu tu. Boleh hoyak tu. Maka jawab bagi kata harus tu. Harus mengkhabarkan pada seorang tu. Hak dia nak bini. Dia kenal dengan seorang perempuan tu. Dah. Lepas tu nak buat bini, tahu orang tino ni pasal perangai jahat. Harus. Supaya ada hak viral baru ni. Hak viral baru ni lah. Dah. Dia bertunai dah. Tunai dah. Lepas tu nak teh tunai dia. Dia pun wak pergi atas saing dia terang-terang wak ngorak tunai dia. Ajak pergi tubik ke apa ni. Tunai dia nak tubik tubik ke apa gini apa jahat sungguh perangai rutin lagu tu. Boleh tu, harus tu. Harus. Dah. Tengok ni dalam kitab ayat, bukan saya baca kitab ayat. Nampak tak? Dengar molek-molek kata dah. Tu. Dan demikian lagi ni harus mengkhabarkan kejahatan orang. Jika orang yang berkehendak beristeri, sayang kita nak bini, maka bertanya ia orang tu, sayang kita akan nikah, akan kita akan perempuan yang hendak diperbuatnya perempuan isteri itu. Dia nak bini. Padahal pada mana? Ia perempuan tu jahat perbuatannya. Jahat perbuatannya. Dah. Perempuan tu jahat perbuatan dia. Dah. Kita dah. Tahu dah. Patai bangak jatuh mari dia gelenyar, bigo sebagainya. Jawabnya, maka harus engkau khabarkan akan kejahatan perempuan itu. Harus khabarkan kejahatan perempuan tu. Dah. Dan demikian lagi jika seorang berkehendak mempersuamikan akan anaknya. Ni masalah tak? Bukan puanya. Jatuh kita tak? Jika seorang berkehendak mempersuamikan akan anaknya. Anak mana? Anak perempuan. Anaknya perempuan. Dah. Jika seorang berkehendak mempersuamikan akan anaknya perempuan dengan seorang laki-laki yang jahat, begitu juga. Jika seorang dia berkehendak mempersuamikan anaknya mana? Anaknya perempuan, anak perempuan dia. Kita nak uji anak perempuan kita kat orang ni. Dah. Dengan seorang laki-laki. Laki mana? Laki yang jahat, tak mayabeh, tak mengaji. Mengaji dak, semaya bed dak. Dah. Tak awak belakang. Ilmu fardu ain jahil. Duk kerja cari makan tidur je. Dah. Tak masuk lagi bab lain tu. Dah. Minum arak bagar tu dah. Foya-foya bagar. Macam-macam lah. Jawab dia. Maka harus engkau khabar kepada bapak perempuan itu. Ayat kepak perempuan tu terus. Akan kejahatan laki-laki itu. Harus. Dan barang sebagainya lah. Barang sebagainya kiahlah. Ada seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzkurul fajira bima fihi likai yahdhara. Kena baca yahdhara tu.
Dah. Kai amin asak tu. Likai yahdhara hunnas. Di hadis ni riwayat Muawiyah ni, hadis ni. Hadis ni riwayat Muawiyah dia ni. Kau tak silap ni. Hadis riwayat Muawiyah. Dah. Hadis riwayat Muawiyah. Yang asal dia gini asal dia. Asal hadis ni kalau riwayat pada Muawiyah ni atar'una an dzikril fajiri. Tu. Ni makna apa? Siapa bila mu ni nak segan untuk menyebutkan kesesatan orang hak sesat. Dah. Atar'una an dzikril fajiri. Siapa bila mu ni segan. Segan puak mu ni. An dzikril fajiri, daripada menyebutkan akan kesesatan orang yang sesat tu. Uzkuruhu. Sebut olehmu, wayak olehmu. Bima fihi, apa yang ada padanya. Yakni kejahatan, kesesatan yang ada pada seseorang tu. Orang yang sesat tu. Sebab apa tu? Kai. Satu riwayat mana tak ada likai. Ada kai je. Dalam ni ada likai. Likai supaya ada yahdhara. Asal dia yahdharu. Masuk kai amin asak kena baca yahdhara. Likai yahdhara hunnasu. Supaya ni mana? Hingga ia dikenali masyarakat. Dan masyarakat tu boleh waspadai daripada bahayanya. Ni hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Dalam kitab Syu'bul Iman. Tu asal dia panggil lagu tu, hadis tu. Tapi sini sebut separuh je. Sebut separuh saja. Sebut uzkurul fajira. Uzkurul fajira bima fihi likai kai amin asak tu. Kai amin asak ada 10 ada tu. Amin asak ada 10 dah. Fan nawasibu 'asharatun wa hiya an walan wa izan wa kai wala mukai. Tu. Tu. An walan wa izan wa kai wala mukai wala mul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Tu 10 tu amil nasab belaka tu. Mana amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan fathah. Jadi sini yahdharu tu fi'il mudhari'. Masuk amil nasab atasnya likai tu. Maka kena bacalah fi'il mudhari' tu yahdharu. Uzkurul fajira. Bima fihi likai yahdharahun nasu. Yahdharahun nasu. An-nasu jadi fa'il bagi yahdhara. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan oleh kamu. Sebutkan oleh kamu maknanya nyatakan. Muwawarkan. Sebut apa? Akan orang yang fajir. Uzkurul fajira. Orang yang sesak jahat tu. Yakni tafsir bagi kata orang sesak jahat tu, fajir tu. Nak tafsir makna fajir tu, orang yang fajir apa? Orang yang fasik. Orang yang mengkira dosa besar tu. Sebut olehmu. Akan orang yang fajir tu. Ini orang yang fasik tu. Sebut apa? Akan kejahatan yang ada di dalam nyonya orang yang fajir tu. Mana ada pada diri dia tu. Sebut kejahatan dia tu. Jangan celah diri. Tak boleh celah diri dia. Kena sebut kejahatan dia tu. Diri dia tak boleh celah. Tak boleh cerah sifat dia, muka dia, tangan dia tak boleh celah. Tak boleh kita nak celah kejadian dia tu.
kejadian tak boleh cela. Hak kita boleh cela akan kejahatan, kefasikan dia, perangai dia tu boleh cela. Ada pun kejadian dia, muka dia, tangan dia tak boleh. Itu kejadian Allah Taala. Kita boleh cela kejahatan dia. Dah. Dah. Jangan kita salah pula dah. Betul-betul harus kita mengkhabar kejahatan habis. Siapa ke sifat dia, siapa ke kejadian dia pun kita pergi celah pergi upak. Tu salah tak boleh. Salah tak boleh. Jatuh kita dari takabur pula lagi. Kena jaga juga diri kita ni. Sungguh kata harus syarak pun kita mengkhabar kejahatan orang, tapi berpada jugalah. Jangan sampai kita mencela akan hakikat kejadian dia. Tubuh badan dia, sifat dia yang Allah Ta'ala jadi tak boleh celah tu. Masuk kita jatuh, bimbang kita jatuh dalam sifat orang takbur pula. Saya ingat satu cerita yang diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri tentang seorang yang takbur ni, yang berlaku pada zaman Bani Israel dulu. Zaman Bani Israel dulu ada seorang laki-laki yang al-abid, seorang yang abid, berbuat ibadat dia selama 500 tahun. Orang dulu dia panjang umur kan. Abid beribadat selama 500 tahun, sehingga Allah Ta'ala zahirkan karamah ke atas dirinya. Apa karamahnya? Setiap kali dia turun berjalan, nescaya awan akan memayungi diri dia. Awan memayungi diri dia. Tu karamah Allah Ta'ala ke dia. Kerana abidnya kuat sangat ibadat. Maka satu hari di perjalanan dia tu dia bertembung dengan seorang yang fasik. Orang fajir. Dia bertembung. Tak kala itu bila dia bertembung, mari tertik dalam hati dia, aku lebih baik pada orang ni. Aku lebih baik pada orang ni. Detik. Dan si fajir ni pula, orang fasik ni pula, bila bertembung dengan si abid ini, maka mari dalam hati dia kehinaan. Marilah malu dia, Allah, insah dia, taubat dia. Mari dalam hati rasa hina dia, tazallu diri dia, malu dia nak mengadap dengan orang abid ni, memandangkan diri dia hak dok glomel dengan maksiat ni. Berbeza dengan si abid itu pula, merasa diri hebat, lebih pada si fasik ni, dan mencela dia diri akan si fasik ini. Adapun harus kita mencela, harus kita mengkhabarkan akan kejahatan dia, bukan diri dia, bukan sifat dia, perangai dia tu, hak fasik tu. Bila tak kala mari dalam hati si abid itu akan rasa dia lebih molek daripada si fajir ini, maka berpindah. Tak kala itu juga berpindah. Awan hak sentiasa memayungi dia itu berpindah terus, meninggalkan dia, mengikuti akan si fajir, si fasik ini. Dengan mana apa? Awan tu tak redha dengan apa yang ada dalam hati dia. Itu apa? Takabur tu. Takabur berasa orang diri lebih baik pada orang lain. Masalah juga tu. Masalah juga. Pendek kata banyak perkara lah kena baiki kita ni. Banyak perkara. Kena tilik diri kita tak mau. Kalau berasa tak boleh nak buat, tak boleh nak khabar akan kejahatan orang, ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana deki, tak sah. Baik kita diam, serah hakikat dia pada Allah Ta'ala. Kalau berasa kita nak khabar, khabar sungguh, wayak sungguh kerana Allah Ta'ala, bukan kerana dengki dak. Ni semua kena faham belaka ni. Boleh, harus mengkhabarkan kejahatan orang tu, tapi tak boleh kita nak aibkan dia, nak celah dia, diri dia, kejadian ni tak boleh. Harus mengkhabar kejahatan dia tu. Sebutkan olehmu akan orang yang fajir, yakni orang fasik tu, akan kejahatan yang ada di dalamnya.
dalamnya orang fasik tu, orang fajir tu. Yang ni ada pada diri dia tu, kejahatan tu, sebut kejahatan tu. Ilak kata ilak kata harus tu supaya menjauhi akan dia, yakni akan kejahatan dia tu oleh manusia. Likai yahdhara hunnasu, menjauh oleh manusia akan dia, yakni akan kejahatan dia tu. Mana manusia ni tak ikut perangai jahat dia, tak ikut akan kesesatan dia. Dan yang kelima, yakni daripada 6, iaitu perkara yang diharuskan oleh syarak, iaitu atas rupa ribah tu. Wallahu ta'ala alam ay alim. InsyaAllah kita baca pagi esok pula ataupun malam esok dah. Harus menyebutkan akan aid orang yang tiada diketahui akan dia. Wallahu alam ay alimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka